Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 19 Jun bersama saya Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. 7 beranak yang terpaksa tinggal di bawah jambatan Lok Yew, Kuala Lumpur kini dipindahkan ke rumah transit di Flat Sri Johor Ceras. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun, Suria Muhammad Hassan dan isterinya Azariah Abdul Aziz bersama 5 anak mereka akan ditempatkan di rumah itu selama seminggu. Jelas Datuk Seri Rina, pihaknya akan berurusan dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur selepas ini bagi mendapatkan rumah yang selesa untuk diduduki dan bantuan kanak-kanak di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM. Dia dah tinggal di sini dah lebih daripada 2 tahun. Ya, maksudnya sebelum COVID lagi. Jadi ini yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Tapi beliau ini perlu untuk dibantu dan saya melihat bukan sahaja dari segi kebajikan keluarganya, tapi apa yang lebih penting adalah anak-anak. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan ihsan di rumah keluarga Suria di bawah jambatan Lok Yew di sini hari ini. Tambah beliau lagi, keluarga Suria tidak memiliki rekod permohonan di JKM dan sebelum ini mendapat bantuan Jabatan Hal Ehwal Veteran Tentera. Semalam Malaysia Gazette mendedahkan kehidupan veteran tentera itu bersama keluarganya terpaksa tinggal di bawah jambatan sejak November 2019. Ketika dalam perkhidmatan tentera, Suria pernah menyertai pasukan pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB hingga ke Bosnia. Dia mendapat pencen tentera sebanyak RM900 sebulan namun perlu membayar kepada Ahlong sebanyak RM600 sebulan kerana membuat pinjaman untuk modal meniaga buah-buahan sebelum ini. Berita seterusnya. Kerajaan di Saran membenarkan pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP membuat pengeluaran tambahan supaya dapat meneruskan hidup dalam tempoh yang mencabar ini. Ketua Dewan Pemuda Ikatan Malaysia Syahir Adnan berkata, langkah itu boleh dijadikan sebagai salah satu daripada penambahbaikan dalam Pelan Pemulihan Negara Fasa 1. Menurut Syahir lagi, berbanding tahun lalu sehingga kini, Menteri Kewangan masih belum mencadangkan moratorium automatik iSinar atau iLestari 2.0. Tegasnya, lebih daripada 600,000 isi rumah daripada golongan pendapatan M40 telah jatuh ke kategori B40 disebabkan krisis COVID-19 yang menjejaskan paras pendapatan penduduk Malaysia. Berita berikutnya. Kerajaan digesa mengeluarkan notis panggilan bagi membolehkan Parlimen bersidang sebelum darurat tamat pada 1 Ogos 2021. Ini menurut Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Dato' Ashraf Wajdi Dusuki, adalah bagi mentaati dan menghormati titah pandangan dan pendirian yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja. Ujarnya, Pemuda UMNO Malaysia terkilan dengan sikap berdolak-dalik kerajaan yang cuba mempolemikkan istilah secepat mungkin dan segera. Tindakan itu katanya seolah-olah tidak menghormati titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Menurut Dato' Ashraf, sidang Parlimen mustahak untuk disegerakan bagi membolehkan suara, harapan dan tuntutan rakyat yang sedang berhadapan kesempitan dikala pandemik COVID-19 dapat diperbahaskan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu mengadakan mesyuarat khas Kabinet dengan segera untuk memanggil sidang Parlimen pada 19 Julai ini. Menurut veteran DAP Lim Kit Siang, sekiranya Perdana Menteri terus berlengah, tidak mustahil akan berlaku krisis perlembagaan. Dalam satu kenyataan hari ini, Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu berkata, peraturan mesyuarat Dewan Rakyat memerlukan notis sekurang-kurangnya 28 hari sebelum persidangan bermula. Ini bermakna esok 20 Jun 2021 adalah tarikh akhir untuk Perdana Menteri memanggil sidang Dewan Rakyat pada 19 Julai dengan menghormati peruntukan peraturan mesyuarat. 16 Jun lalu yang di-Pertuan Agong menzahirkan pandangan supaya Parlimen bersidang secepat mungkin bagi membolehkan perkara-perkara berkaitan pengurusan COVID-19 dan bantuan rakyat dapat dibincangkan. Baginda mengeluarkan kenyataan itu selepas mengadakan mesyuarat khas Raja-Raja sebelumnya.
Pada hari yang sama, penyimpan mohor besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad dalam satu kenyataan berkata, Raja-Raja pemerintah menyokong dan senada dengan pendirian Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang menitahkan agar Parlimen bersidang secepat mungkin. Raja-Raja Melayu bertitah bahawa perkara itu penting bagi menghormati mekanisme semak dan imbang sebagai antara cabang eksekutif, cabang legislatif dan cabang kehakiman untuk menjamin berlakunya tadbir urus yang telus, berintegriti dan bertanggungjawab kepada rakyat terutama dalam hal ehwal kewangan dan perbelanjaan negara. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih dan Assalamualaikum.